Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menonton untuk YouTube channel Mathsness. Okay, Mathsness team kita juga ada Facebook Facebook page. Kamu search Mathsness Mathematics, so kita akan ada Facebook page, boleh follow. Juga kepada Instagram Mathsness49 juga kamu boleh follow, jadi follower, dan juga YouTube channel. Satu lagi kita ada di Twitter lah. Twitter pun sama juga. Kamu boleh search kepada Mathsness49. Baik. Video kali ini kita akan membincangkan topik masih di topik function. Sebelum ni kita ada bincang tentang composite function lah. Kamu boleh cari search video di sana. So kali ini kita akan bincang tentang inverse function. Baik. Bila sebut tentang inverse function, kita kena faham dahulu apa itu inverse function. Right? So inverse function ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai fungsi songsang. Baik. Dalam fungsi songsang ataupun inverse function, saya ambil contoh dulu, kita ambil asas dulu, balik kepada arrow diagram dulu. Dalam kita punya relation, kita boleh illustratekan kepada 3 bentuk illustration kepada function ataupun relation. Yang pertama arrow diagram, yang kedua order pair, yang ketiga adalah graphical method graph dalam bentuk graph. Cuma biasanya kalau untuk function kita akan relatekan ke dalam inverse function, ke dalam bentuk arrow diagram, lebih mudah untuk kita lebih faham. So saya ambil contoh lah so kita ambil satu function yang kita relatekan kepada satu equation yang simple lah supaya kita dapat asas dia saja dulu. So saya ambil 2x tambah 1. Baik, 2x tambah 1. Baik, katakanlah objek saya ada di sini adalah 4. So kalau saya masukkan ke dalam function fungsi kita, so equation kita 2 darab dengan 4, 8. So dia akan jadi 9 dekat sini. So ni jadi 9. So saya ambil contoh, katakanlah saya ada 3. Alright. So 2 darab dengan 3. So 2 darab dengan 3, 6. Sambung sini akan sama dengan 7. Baik. Untuk inverse function, kalau kamu ingat lagi untuk composite function ataupun apa-apa general function, hanya function saja. Function hanya boleh diwakili kalau untuk function type of function hanya ada 2, iaitu one to one dan juga many to one sahaja. So ini untuk function, general function lah. Sebab kita ada 4. One to one, one to many to many, dan juga many to one. So tapi untuk kita itu relation. Tapi kalau untuk function, one to one dan juga many to one. Baik. Kalau untuk inverse function pula, hanya function yang mempunyai one to one sahaja, yang boleh kita rujuk kepada inverse function. So kalau soalan tanya dia bagi satu arrow diagram ke order pair ke ataupun graph ke ataupun apa-apa sekalipun yang boleh menunjukkan bahawa itu adalah relation, kalau kamu test selain daripada one to one, itu bukannya inverse function. Sebab syarat wajib untuk inverse function must be one to one function. Baru kita jadi kepada inverse function. Baik. Inverse function maksudnya kalau function biasa ke depan, ini kita panggil sebagai bahagian objek. Ini bahagian image. Right? So kalau kamu ingat balik, so kita ada objek, kita ada image, kita ada domain, kita ada codomain dan kita ada range. Yang mana range adalah image yang ada objek sahaja. So kalau untuk inverse function, function biasa daripada 4 kita panggil sebagai objek, turun kepada image. So kita pergi hala sebelah kanan, kita menghala belah kanan. Alright. Jadi kalau katakanlah inverse function ni maksudnya kita nak inversekan. Kita nak inversekan function ni pergi sebelah sana. Function biasa sebelah sini, inverse function dia patah balik ke sebelah sana. So simbol untuk inverse function adalah, kalau ini adalah fx, so inverse function punya simbol adalah f negatif 1. Seakan-akan macam cos negatif 1, tetapi ini adalah simbol untuk inverse function. Inverse function maksudnya normal function ke depan, ke kanan. Kalau inverse function sebelah kiri ataupun kita patah balik ke sebelah belakang. Yang mana yang tadi ini adalah image untuk function biasa, tetapi kalau untuk inverse function, ini dia akan menjadi kita punya objek. Alright? So ini adalah image, tapi dengan syarat untuk ini, kalau kita nak jadikan ini sebagai objek,
Okay, so kita akan masuk ke dalam inverse function, yang mana inverse function bukannya function biasa lagi. Jadi dalam topik inverse function, kita yang paling penting sekali kita akan belajar bagaimana kita nak macam mana kita nak dapatkan kita punya equation untuk inverse function. Right. So saya ambil kita punya function di atas ni. Kalau fx sama dengan 2x tambah 1, objek sama dengan 4, saya gantikan objek 4 darab 2 8, 8 tambah 1 9, so dia akan jadi 9 dekat sini. Right. Tetapi untuk dapat inverse function, okay, so perkara pertama sekali kita akan letkan y sama dengan 2x tambah 1. Kalau kamu refer kepada composite function untuk yang dia bagi composite function, satu lagi function, dan kalau dia bagi yang equation yang di belakang, okay, so kita akan let y, konsep yang sama tetapi step ni lebih pendek. So kita akan let y sama dengan 2x tambah 1. Seterusnya kita akan rearrange balik, sebab sekarang ni kita ada y in terms of x, so kita akan rearrange balik untuk dapatkan x in terms of y. So saya akan pindahkan sebelah sini, ni tu 1, so saya dapat 2x, so saya akan dapat x sama dengan y tolak 1 bahagi 2. Alright, so dalam kes ni, so dah dapat equation y, so ini adalah inverse function sebab in terms of y, so kita akan samakan y tolak 1 bahagi 2. So kalau nak inverse function untuk x, kita cuma gantikan y tu kepada x sahaja. So jadi x tolak 1 bahagi 2. Right? So ini adalah inverse function equation yang final. So maksudnya kalau kalau function biasa sebelah kanan adalah 2x tambah 1, kalau nak patah balik sebelah sini, kita kena mematuhi kita punya syarat inverse function kita in terms of x mesti sama dengan x tolak 1 bahagi 2 yang ni. Okay. Baik, macam saya sebutkan tadi, kita nak test dulu So kalau function yang normal, ini akan jadi objek, so dia akan petakan untuk dapatkan ini adalah image kita. Kalau kita inverse, ini automatik akan jadi objek, ini akan jadi image. Saya akan buktikan melalui kita punya equation yang baru kita dapat untuk inverse function tadi. Alright. So katakanlah saya gantikan objek 9 untuk inverse function. So f negatif 1 9, saya gantikan untuk objek inverse function ni 9 tolak 1 bahagi 2, so akan dapat 8 bahagi 2 iaitu 4. Yes, kita akan dapat kita punya image 4 dengan syarat ini adalah inverse function. Dia akan jadi terbalik. Right. So katakanlah saya nak test untuk 7 pula, so saya akan ambil f negatif 1 7. Right. So saya gantikan 7 tolak 1 bahagi 2, so kamu selesaikan 7 tolak 1 sama dengan 6 bahagi 2 kamu akan dapat sama dengan 3. So ini final answer yang kamu akan dapat image dari sini. Tapi kamu kena faham dulu konsep objek dengan image. Alright. So bahagian sini kita akan jadi objek, bahagian sini kita akan jadi image kalau kita akan gunakan normal function. Kalau kita inversekan yang mana kita dah let y tadi dan kita dapat satu equation, ini akan jadi objek, ini akan jadi image. Okay. Baik. So saya ulang balik semula untuk let y, so kita jadi let y sama dengan 2x tambah 1. Apa sahaja equation untuk function yang kita nak inverse kan? Alright. So kita akan letkan sebagai y. So kita akan tukar balik, rearrange balik equation kita untuk dapatkan x in terms of y, pindah-pindah, tenang-tenang dan sebagainya ya. So ini adalah algebra punya proses. Lepas kamu dapat single x in terms of y, so kita katakan bahawa ini adalah inverse function in terms of y, dan kita boleh gantikan kepada y ni kepada x, dan terms-terms kita kita tukar kepada x sahaja. So kita akan dapat function. Right? So ini adalah asas untuk inverse function. Right? So inverse function, ingat yang pertama one to one function sahaja boleh jadi inverse. Kemudian proses untuk let y ni bentuk dia macam ni. Right? Okay, so kita pergi kepada beberapa contoh dulu. Right? Saya dah sediakan yang pertama contoh untuk soalan SBP past year saya ambil SBP tahun 2012, right? Soalan paper 1 question number 2, right? So given that the function, okay, dia bagi function kx sama dengan 3x bahagi dengan x tolak 2, right? Yang mana x tak boleh sama dengan m. Baik. Find a, dia minta the value of m, bahagian sini. Right? So ini bukan melibatkan inverse lagi. So ini melibatkan ini sebenarnya melibatkan kita punya kefahaman tentang fraction sahaja dulu. Yang mana kalau kamu ingat lagi, right, composite function saya ada sentuh sikit tentang perkara ni. So kalau 3x bahagi dengan x tolak 2, denominator di bahagian bawah ini kita panggil sebagai
denominator. Alright, denominator. Baik, untuk denominator di bahagian bawah ni, denominator tak boleh sama sekali sama dengan kosong. Sebab kalau kamu ambil apa-apa nilai, ambil kalkulator, cuba test, katakanlah 3 darab dengan 2, 2 dapat 6. So 6 kalau bahagikan dengan kosong sahaja, semua kamu akan dapat math error. Baik, so untuk pastikan nilai kita ni ada satu nilai yang wujud, alright, so kita akan buat, kita akan ambil bahagian denominator ni. Saya akan kata x tolak 2 ni tak boleh sama dengan kosong. So saya pindahkan x tak boleh sama dengan 2. Jadi kalau dalam equation yang di atas ni dia kata x tak boleh sama dengan m. Jadi saya comparekan kita punya yang baru lepas kita selesai tadi. Alright. Saya katakan m adalah sama dengan 2. Yang mana kalau kamu gantikan m sama dengan 2 ke dalam ini, so 3x, alright, katakanlah 2, walaupun kamu ada 2, 3 darab dengan 2, 6. 2 tolak 2 kosong, 6 bagi kosong, kamu akan dapat math error. Alright, so x tak boleh sama dengan 2. Okay, so asas tu kamu pegang dahulu. So untuk part A kita dah selesai. Untuk part B, kalau kamu tengok dekat function ni, ini adalah simbol untuk inverse function. Baik, kx maksudnya formula yang biasa saja, function yang biasa, normal function. Okay, saya ambil dulu, right. So kita ada kx. So kx akan sama dengan 3x bahagi x tolak 2. Baik, untuk dapatkan inverse function, alright, untuk dapatkan inverse function, step yang pertama kita akan letkan y sama dengan 3x per dengan x tolak 2. Baik, mission seterusnya selepas kita letkan y, mission seterusnya kita kena pastikan dahulu, right? Kita kena pastikan bahawa kita dapat satu equation, kita akan rearrange untuk dapatkan x in terms of y. So apa yang saya akan buat? Saya akan pindahkan di sebelah sini. So y sama dengan x tolak 2. Sorry, y in bracket x tolak 2 sama dengan 3x. Saya kembangkan, saya akan dapat xy tolak 2y sama dengan 3x. Saya nak dapatkan single x, so saya akan kumpulkan x dengan x. Apa sahaja yang ada dengan x, saya akan kumpul setempat. So xy tolak 3x sama dengan, saya akan pindahkan selain yang tak ada langsung x sebelah sana, so aku dapat 2y. So saya akan factorizekan sebab kita ada x dengan x, so kita akan factorizekan, kita akan dapat y tolak 3 x sama dengan 2y. Cantik. So kita ada x dekat sini, so kita pindahkan, darab pindahkan, dia akan jadi bahagi. So 2y bahagi dengan y tolak 3. So kita boleh buat conclusion, alright. So ini yang kita dapat ni adalah sebab function kita pakai k so k negatif 1 y akan sama dengan 2y per dengan y tolak 3. So kalau kita nak equation, oleh itu kalau k negatif 1 x, kita akan dapat 2x bahagi x tolak 3. Right. Tetapi jangan habis dekat itu sahaja dulu. Sebabnya soalan tak nakkan k negatif 1x. Ini kita dapat in terms of x. So dia nak value x, iaitu objek kita adalah 2 je. Kita akan masukkan dalam equation. So k negatif 1x, saya salin balik equation kita. So 2x bagi x tolak 3. So kalau k negatif 1 2, right. So 2 darab 2 bahagi dengan 2 tolak 3. So saya akan dapat 2 darab 2 4. So bahagi 2 tolak 3 negatif 1. So jawapan kita adalah negatif 4. So k negatif 1 2, jawapan akhir image kita akan dapat 4. So ini adalah image untuk inverse function bila mana objek dia sama dengan 2. Alright. So inilah final answer kita. Okay, soalan seterusnya. Okay, saya dah sediakan satu lagi soalan. Saya ambil soalan MRSM. Alright, ini trial MRSM pada tahun 2013. Paper 1 soalan nombor 3. The inverse function is defined by g negative 1x 2x divided by x minus q. Right? Then x cannot be equal to q. Right? Given that g4 is equal to 2, find the value of q. So dia nak fokus dia, jawapan akhir mesti dia nakkan value of q. Tapi kalau kau tengok q dekat sini adalah melibatkan inverse function dekat sini. Right? Cuma apa yang kamu boleh buat, soalan ni dia berbeza sedikit. Kalau tadi, okay, dia bagi gx, kita nak cari g negatif 1. Dia bagi normal function, dia minta kamu carikan inverse function. So sekarang ni dia bagi inverse function, okay, dia minta kamu carikan function biasa g. Right? So sebenarnya kaedah dia kaedah yang sama juga.
So saya silent dulu. G negatif 1x sama dengan 2x bahagi dengan x tolak Q. So kamu kena faham untuk G42 ni maksud ini adalah objek. Okay, ini adalah image. Cuma kamu kena faham bahawa objek ini adalah untuk function normal G, bukannya inverse function. Oleh yang demikian, kamu tak boleh gantikan x dekat sini sama dengan 4. Okay, kalau kamu masuk salah. So kamu masuk maksudnya objek, kamu kata objek untuk inverse function. So objek ini adalah untuk normal function. Okay, so saya akan gunakan proses biasa. Saya akan ambil let y sama dengan 2x bahagi x tolak Q. So ingat lagi step kita akan rearrange balik. Sekarang ni kita ada y in terms of x, so kita akan rearrange balik equation kita, dapatkan x in terms of y. So saya akan pindahkan sebelah sana. So akan jadi y x tolak Q sama dengan 2x. Ini unknown biasa, ini constant. Constant ni satu nilai yang tetap lah, pemalah. So dia tak akan mempengaruhi dalam kita punya equation. Alright. So saya kembangkan, so kita dapat xy tolak dengan qy sama dengan 2x. Kita nak dapatkan y in terms of x kan. So saya akan ambil x, pindahkan sebelah sana. So kita dapat xy tolak 2x sama dengan qy. So saya pindahkan di sebelah sana. Ini saya pindahkan sebelah sini. Right, so kita dapatkan x, single x. So saya akan factorizekan x keluar, y tolak 2x sama dengan qy. Okay, so saya bahagikan, belum bahagi lagi. Right, so saya akan pindahkan x, saya akan dapat qy bahagi dengan y tolak 2. Right. Baik, so ini adalah function biasa. So kita akan buat conclusion. So ini adalah g y, sebab kita dapat in terms of y. So kita akan dapat gy adalah qy bahagi y tolak 2. So kalau nak qx, so kita akan dapat qx bahagi x tolak 2. Soalan tadi dia nakkan value of q, dia tak nakkan value of x pun. Alright, so kita boleh ambil information yang bagi dalam soalan. So q, equation kita g atau q? Okay, g. Alright, so ini adalah g. So g x sama dengan qx bahagi x tolak 2. Jadi kita ambil information, ini adalah objek untuk function g. Now kita boleh gantikan dekat sini sebab untuk normal function. So g 4 sama dengan q4 bahagi 4 tolak 2. So ini saya cuma gantikan objek. Ini adalah image, saya akan gantikan 4 bahagi image. So 2 sama dengan 4q bahagi 4 tolak 2 sama dengan 2. Saya selesaikan, saya pindah, saya akan dapat 4 sama dengan 4q. So q sama dengan 4 bahagi 4, saya akan dapat 1. So ini final answer untuk q. Alright, so maksudnya, okay, so kamu dapat jawapan q sama dengan 1. So kalau kita nak ganti dekat sini, alright, so yalah, kamu gantikan dekat sini, kamu akan dapat g negatif 1x sama dengan 2x x tolak 1, yang mana x tak boleh sama dengan q, dan q kamu kata sama dengan 1. So kalau kamu gantikan 1 dekat sini, 1 tolak 1 sama dengan kosong. Alright, so dia akan dapat undefined, sebab akan dapat math error ataupun undefined. Okay, so itu saja untuk inverse function. So kalau ada soalan ataupun ada masalah dan sebagainya, saya mengalu-alukan untuk kamu hashtagkan Mathsness di Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter pun boleh. Alright, so Facebook page kamu boleh like untuk Mathsness, Instagram Mathsness 49 ataupun YouTube channel Mathsness. Alright, so kamu search Mathsness channel. So insyaAllah kita akan bincangkan lagi banyak lagi topik, kita akan bincangkan ke depan. So buat masa ni saya cuma ada video untuk function sahaja dulu. Untuk composite function dan inverse function insyaAllah kita dah selesai. Kalau ada masalah kamu boleh emailkan juga. So untuk email saya pakai Gmail. Alright, so kamu boleh emailkan kepada mathsness49@gmail.com. Alright, so boleh email, insyaAllah kamu notifykan saya sikit lah. So saya akan semak email dan sebagainya dari masa ke semasa. Saya akan bantu sebaik mungkin untuk para pelajar sekalian. Okay, so terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.